Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Siti Nur binti Awang, pensyarah JKA 422E Indigenous Ethnography of Malaysia. Saya Abu Bakar bin Muhammad Tawil, nombor metrik JK/13242/20. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan bertajuk Suku Masyarakat Orang Asli Semai. Untuk pengenalan, komuniti orang asli sering berkongsi persamaan dengan sektor masyarakat terpinggir yang lain, termasuk perwakilan yang tidak mencukupi dalam perlibatan politik, peminggiran ekonomi dan pemiskinan, akses terhad kepada perkhidmatan sosial dan prejudis. Orang asli yang disebut sebagai orang asli adalah kumpulan etnik yang telah terpinggir akibat penggabungan tanah nenek moyang mereka ke dalam sebuah negara yang ditakbir oleh negeri. Tugasan ini secara khusus akan mengkaji suku kaum asli Semai yang kebanyakannya tinggal di kawasan luar bandar di negeri-negeri tertentu di Malaysia. Orang asli memiliki bahasa, pengetahuan dan sistem kepercayaan yang berbeza dan memiliki kepakaran penting dalam pendekatan pengurusan sumber asli yang mampan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai cara hidup masyarakat Semai. Cara hidup masyarakat Semai di mana komuniti orang asli memiliki dan mematuhi pelbagai ritual tradisional, pantang larang, kepercayaan, amalan kesihatan dan nilai kehidupan yang berbeza. Mereka mempunyai etos damai yang merangkumi interaksi dengan individu lain dan persekitaran mereka secara semula jadi. Ini kerana kesan ketara interaksi mereka dengan manusia dan alam sekitar terhadap gaya hidup dan aset ekonomi mereka. Orang Semai tergolong dalam etnik Senoi. Suku Semai berasal dari gabungan suku Hoabinian dan Neolitik. Suku Semai tinggal di penempatan terbesar di dalam Banjaran Titiwangsa, merangkumi Perak Tengah, Perak Selatan dan Pahang Barat. Komuniti Semai menetap di lokasi tertentu, tetapi kawasan pertanian tertakluk kepada pemindahan. Orang asli memiliki pandangan dunia mereka yang tersendiri yang dinyatakan melalui kerangka mitologi, amalan adat, sistem kepercayaan, struktur kosmologi, pantang larang dan aspek lain yang berkaitan. Kesemua sifat ini menentukan sikap dan perwatakan mereka dan mengawal tingkah laku dan interaksi mereka dengan amalan semula jadi dan individu lain. Majoriti penduduk Semai mempunyai pemahaman menyeluruh tentang animisme. Kegiatan ekonomi masyarakat Semai pula, kegiatan ekonomi masyarakat Semai di mana komuniti orang asli Semai yang menetap di Malaysia mengekalkan gaya hidup ekonomi unik yang berkait dengan persekitaran semula jadi dan warisan budaya yang kaya. Teras kegiatan ekonomi Semai ialah pertanian tradisional. Orang Semai biasanya mengamalkan penanaman pindah, membersihkan petak pertanian baru apabila kesuburan mengsut pada petak sedia ada, menanam tanaman seperti padi, jagung, ubi dan tumbuhan yang sesuai dengan tempatan di mana amalan pertanian mereka berakar umbi dalam keadaan mampan. Komuniti Semai juga terlibat dalam memburu dan menangkap ikan sebagai aktiviti ekonomi yang penting, membekalkan mereka dengan sumber protein dan sumber penting lain. Menggunakan tradisional seperti perangkap dan busur dan anak panah, komuniti Semai memburu haiwan seperti babi hutan, rusa dan pelbagai burung. Teknik memancing termasuk jaring dan alat memancing tradisional menyumbang kepada diet dan pelbagai dan menambah produk pertanian. Tekanan ekonomi dan daya tarikan hidup bandar telah menyebabkan beberapa orang Semai berhijrah ke kawasan bandar untuk mencari pekerjaan dan menyumbang kepada hakisan identiti budaya mereka. Untuk pementaran yang seterusnya, saya mempersilakan rakan saya iaitu Ahmad Sayuti bin Razi. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Abu Bakar yang telah menyampaikan isi-isi beliau. Seterusnya, saya Ahmad Sayuti Beredi, JK Palang 13250 Palang 20 akan membentangkan tentang kepercayaan masyarakat Semai. Kepercayaan masyarakat Semai terdiri daripada 3 elemen asas iaitu jasad, roh dan malaikat. Mereka juga terdiri daripada 3 kategori yang berbeza bagi makhluk luar biasa iaitu Yenang, Malaikat dan Yaning. Apa yang kita lihat, malaikat ini berfungsi di bawah Yenang. Kesan Yenang dan malaikat terhadap kehidupan seharian masyarakat Semai adalah minimum.
Makhluk Yaning ini sebarang yang baik hati dan suka bersifati terhadap manusia. Akan tetapi, Yaning ini juga membahaya keselamatan manusia jika mereka dikenakan layanan yang tidak sopan. Selain itu, Yaning juga akan mengakibatkan malapetaka kepada manusia secara semulajadi atau berkaitan dengan masyarakat dengan penyakit. Yang ini sangat memegang teguh dalam hubungan ini sama ada untuk membantu dan membela manusia atau memusnahkan kehidupan manusia secara bencana alam dan penyakit. Seterusnya, kita dapat belajar tentang unsur-unsur kepribadian, nilai dan sikap komunikasi sosial dan adat dasar mereka. Mereka mengatakan kelemahan manusia ini memberi contoh dalam pengakuan biduan yang diwakili oleh Bomo Hala. Hala dan biduan ini membuat pengakuan yang mengatakan mereka lemah, bisu, buta, bengong dan sebagainya. Contohnya, semasa di dalam hutan, mereka sentiasa meminta kebenaran atau meminta maaf sebelum melakukan sesuatu perkara seperti membuang air besar dan kecil. Kepercayaan mereka berasa yakin apabila ada orang yang menjaga hutan tersebut. Mereka sangat menghormati pantang larang ini kerana dapat mengajar erti mengawal diri, berkorban, menahan nafsu dan menjauhkan diri daripada keganasan. Upacara perkahwinan yang dikaitkan dengan sumo. Sumo ini menunjukkan kategori malapetaka, pendarahan yang menjejaskan saudara mara atau adik-beradik yang berkahwin. Terdapat banyak pantang larang dalam orang asli Semai ini. Contohnya, masyarakat Semai melarang ahlinya berseronok atau membuat kekecohan semasa Yam, iaitu Mambang Kunin. Kaum ini juga dilarang untuk bermain air hujan yang panas kerana mereka menganggap sebagai kemurkaan Yaning, khususnya Kimo iaitu roh manusia. Semai ini sering mengalami pemikiran dan diskriminasi kepada pendidikan, penjagaan kesihatan serta ekonomi. Akhir sekali, saya akan membuat terbukti bahawa kumpulan asli mempunyai adat dan budaya yang tersendiri dan luar biasa, terutamanya berbanding dengan orang Semai. Mereka memupuk hubungan yang harmoni dengan 3 juzuk asas kewujudan, iaitu identiti angkasa, manusia dan persekitaran semula jadi. Keadaan ini jelas berbeza daripada tamadun metropolitan tempoh kita. Marilah kita mengakui dan memahami bahawa penduduk asli, khususnya masyarakat Semai, memiliki budaya dan tradisi yang kaya yang telah mentadbir masyarakat ini dengan berkesan. Semoga kita semua dapat mempelajari suatu kaum yang tidak pernah dengar. Sekian, terima kasih.